Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih untuk anda terus bersama kami di Ruang Udara Radio Institut Keagamaan Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali untuk waktu ini. Sama-sama kita ikuti rancangan tarbiyah untuk hari ini. Dan seperti biasa, ucapkan selamat datang dan juga terima kasih turut mengalukan kehadiran Al-Fadil Ustaz Syarizan Daud Al-Turabi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Ustaz ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan untuk hari ini insyaAllah Ustaz bakal mengupas tentang satu lagi, saya kira satu tajuk yang cukup cantik, cukup menarik untuk sama-sama kita hayati perbincangan kita pada pagi ini berkaitan dengan zahirkan dirimu, terserlahlah agamamu. Tajuk pun dah cantik Ustaz kan? Jadi sebagai mukadimahnya Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Afdalus salatu wa atamut taslimu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa razaqana minat tayyibat. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Terima kasih kepada penerbit slot tarbiyah di IKMFM iaitu Puan Hajah Nik Hasnah yang juga merangkap DJ kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua, saya, Hajah Nik dan semua pendengar-pendengar setia IKMFM semuanya di bawah rahmat dan juga berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam hidup insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang saya kasih sekalian, barangkali pada saat ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala mungkin, atau barangkali ketika ini kita sedang diberikan nikmat yang cukup banyak oleh Allah tanpa kita rasa sedih, tak ada rasa tertekan sebab sekarang tengah happy. Mungkin ada ketika ini kita sedang dilanda pelbagai keadaan, senang, susah, dan semua itu merupakan ujian kepada kita. Dan itulah yang Allah sebutkan dalam ayat yang kedua surah Al-Mulk, bila mana Allah kata, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iaitu Allah ciptakan, Allah berikan kita kehidupan dan kematian untuk Allah uji siapakah di kalangan kamu, iaitu kita, siapakah di kalangan kamu yang paling baik amalannya. Allah tidak kata yang paling banyak amalan, kan Hajah Nik kan? Allah nak tengok kita ni yang mana satu yang paling baik amalannya, yang paling berkualiti. Walaupun amalan kita sikit, yang paling utama yang Allah nak tengok adalah yang sikit itu yang berkualiti. Apatah lagi kalau yang banyak berkualiti, alhamdulillah. Oleh demikian, bila mana kita menyedari kita ni, kalaulah kita mengaku kita banyak amalan sekalipun, berapa banyak sangat pun yang kita ada, kan? Berapa banyak amalan? Kalau kita kata, oh saya dah semayang dah berpuluh tahun dah Ustaz. Kalaulah kita buat calculation mudah, kita semayang satu waktu contoh 5 minit, itu biasa kot 5 minit. Barangkali yang expert mungkin 3 minit. Yang malas sikit tak nak baca surah mungkin jadi 2 minit. Kalaulah 5 minit satu waktu, 5 waktu kita semayang baru 25 minit. Betul kan? Saya mudah ceritanya, kita panjangkan waktu semayang tu. Satu waktu 10 minit. 5 waktu dah 50 minit. Kita tambahlah dengan wirid apa sikit, jadi 5 waktu kita letaklah sejam. Dalam tempoh sehari sejam untuk kita beribadat, untuk semayang. Tak termasuk sedekah atau apa saja amal ibadat lain. Kita semayang 5 waktu 1 jam sehari. 1 jam sehari kita ada baki 23 jam. Jadi kalaulah kita buat kira-kira yang mudah, berapa lama kita semayang sebenarnya dalam umur kita? Kan maknanya tak banyak aktiviti semayang kita. Cari pula aktiviti yang lain, aktiviti sedekah kita. Berapa banyak dah kita sedekah? Tak banyak. Soalan-soalan ini saja mahu kita tanya kepada diri kita kalau kita mengaku kita banyak amalan. Malah setengah-setengah kajian mengatakan bahawa yang banyak yang kita buat adalah tidur. Kan hampir ataupun lebih separuh umur manusia itu dihabiskan untuk tidur. Barangkali 7 jam sehari dikalikan dengan umur kita, barangkali separuh daripada umur kita adalah untuk tidur. Itu yang tidur waktu malam, tak masuk tidur masa khutbah Jumaat, tidur lepas subuh ataupun tidur dalam ceramah.
Tidur yang waktu malam pun kita sudah menghabiskan hampir separuh umur kita. Jadi bagaimana kita nak membayangkan kita banyaknya amalan. Oleh demikian sedang pendengar sekalian, disebabkan amalan kita yang sedikit inilah, maka pada pagi ini kita nak bincang satu tajuk, iaitu zahirkan dirimu terselah agamamu. Sebab kita cuba untuk menjadikan setiap apa yang kita buat dalam kehidupan kita hari ini, walaupun dia tak nampak macam ibadat, tetapi dengan kita menjadikan dunia kita ini sebagai akhirat, tambah-tambah pula bila kita buat dan orang nampak apa yang kita buat, maka dalam masa yang sama Islam itu akan ditinggikan oleh orang lain. Maknanya bila orang tengok kita, orang nampak Islam itu, apa saja yang kita buat, sama ada kita bawa kereta, sama ada kita dalam pasar raya, kita di bank, di mana-mana, apatah lagi kita di masjid. Bila orang tengok perlakuan kita, maka orang akan kata hebatnya Islam. Lepas tu dalam setengah frasa disebutkan oleh ahli cendekiawan, dia kata apa, tengok Islam itu kepada ajarannya, jangan tengok kepada penganutnya. Maka dalam konteks sekarang adalah kita cuba untuk buat ajaran Islam supaya Islam itu diminati oleh ramai golongan, bukan saja orang Islam, malah orang-orang yang bukan Islam. Maka topik kita pagi ini insya-Allah kita nak tunjukkan diri kita, zahirkan diri kita, supaya apa yang kita buat itu akhirnya akan meninggikan agama kita. Puan Najah ni Asnah. So saya nak bawa satu ayat sebagai mukadimah kita pagi ini, iaitu tentang bila mana Allah berfirman dalam surah Ad-Duha. Barangkali selalu kita baca surah Ad-Duha, antara yang surah yang elok kita baca ketika sembahyang duha, selain daripada surah Asy-Syams wasyamsi waduhaha, kemudian kita baca surah Wad-Duha wal laili idza saja. Di hujung ayat surah Ad-Duha, iaitu ayat yang ke-11, Allah kata, auzubillahi minasyaitanir rajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat daripada Tuhanmu, maka sebut-sebutkanlah, tunjukkanlah nikmat-nikmat itu sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Jadi secara mudah Allah kata fahaddits, Allah suruh kita tunjuk. Apa yang kita faham sedang mendengar sekalian, berarti kalaulah kita memikir dari satu sudut, benda-benda yang buat baik atau benda-benda kebaikan ni jangan tunjuk, orang kata riak. Kan? Mana boleh semayang, mana boleh tunjuk, sedekah mana boleh tunjuk, kita ada harta jangan tunjuk, simpan, kita zuhud. Kan? Jangan tunjuk-tunjuk, nanti riak, nanti kita rasa bangga diri. Pendengar yang saya kasih sekalian, benar. Saya tidak nafikan bahawa kalau sembunyikan perkara-perkara baik juga baik. Sembunyikan perkara yang melibatkan pahala juga baik, supaya kita tidak ada rasa sombong, tidak rasa bangga diri, tidak dianggap sebagai orang yang riak dan seumpamanya. Itu saya tidak nafi. Namun dalam masa yang sama, perspektif yang kita nak bincang pagi ini adalah, adakah kalau kita tunjuk benda itu jadi salah? Contoh dalam kes tadi lah, kita bersedekah, kita tunjuk sedekah berbanding sembunyikan sedekah. Jadi dua perspektif ini, adakah kalau buat salah satu benda tu boleh, salah satu lagi tak boleh. Jadi pada pagi ini dimensi kita adalah bagaimana kita cuba untuk meletakkan dalam minda psikologi kita adalah dengan kita tunjuk amal kebajikan kita, bukan kerana untuk riak, tetapi adalah untuk menzahirkan nikmat dan tanda syukur kita, malah untuk menzahirkan Islam kita. Maka itu fokus kita, dengan kita menzahirkan apa yang kita lakukan. Kita buat apa sahaja, walaupun orang boleh kata kita riak, kita buang perspektif riak, tapi yang kita fikir adalah kita tunjuk keadaan diri kita, apa yang kita buat, terutama benda yang baik-baik. Dan akhirnya yang paling utama, motif kita adalah untuk menyerlahkan agama kita. Bila orang tengok apa yang kita buat, orang akan kata, oh Islam tu hebat. Jadi itu barangkali mukadimah kita pada pagi ni, Puan Najah. Saya cukup menarik sekali kita nak mengubah sedikit dimensi kita, Ustaz, ya, dengan cara kita menzahirkan akhlak perbuatan diri, yang mana dalam masa yang sama boleh menyerlahkan lagi agama kita. Baik, saya nak bertanya sebenarnya kepada Ustaz, ya, berkaitan dengan sebagaimana disebutkan sebentar tadi, apakah perlu untuk kita menzahirkan setiap amal perbuatan sebagaimana contoh sedekah, kan? Sedangkan kita diajar supaya kalau boleh tangan kanan memberi, tangan kiri pun tak tahu, Ustaz. Okey. Jadi mungkin dapat Ustaz memberi okey. Betul. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata pada hari kiamat nanti ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungan daripada Allah, ya. Salah satunya daripada 7 golongan itu adalah seseorang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah dengan tangan kanannya tanpa diketahui oleh tangan kirinya. Berarti dia tidak cerita pada orang, malah dia buat tu secara sembunyi, orang tak tahu pun. Berarti kelebihan, keistimewaan kepada orang yang melakukan dalam keadaan orang tak tahu.
Ya. Dan itu juga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bila mana Allah kata dalam satu ayat, Auzubillahi minasyaitanirrajim, saya tengok ayat ni, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Allah kata, jika kamu zahirkan sedekah kamu, in tubdus sadaqat, kalau kamu zahir, kalau kamu tunjukkan sedekah kamu, fa ni'mahi, maka itu adalah baik bagi kamu. Kenapa? Dalam tafsir sebut, kerana dia akan menggalakkan orang lain untuk buat. Wa in tukhfuha, tetapi jika kamu sembunyikan pemberian kamu dan kamu berikan pula kepada orang-orang fakir, orang yang berhak memerlukan, fa huwa khairul lakum, itu adalah lebih baik bagi kamu. So daripada ayat ni pun sebenarnya dah jelas kepada kita, berarti kalau tunjuk itu tidak salah, tetapi kalau tak tunjuk lebih baik. Maka sebab itu yang kita cuba bawa pada perbincangan kita pagi ni adalah bagaimana dengan kita tunjuk sedekah kita contoh, atau apa juga amal-amal kita yang lain, benda itu memberikan kebaikan. Dan dalam tafsir Al-Quran menyebutkan bahawa kalau kita zahirkan sedekah tadi, fani'imahi, maka dia akan menggalakkan orang lain untuk buat. Contohlah, kita buat contoh realistik. Hari ni contoh, kalau bulan puasa, banyak badan korporat atau organisasi dia akan buat majlis buka puasa. Dia panggil anak yatim, dia panggil pertubuhan-pertubuhan kebajikan, rumah-rumah kebajikan. Maka kita pun buat satu event majlis buka puasa, lepas tu kita buat majlis penyampaian sumbangan atau bantuan. IKIM pun ada buat. Kita bagi replika cek sebesar meja cek tu daripada Institut Kefahaman Islam Malaysia, cek bernilai RM10. Sikit sangat, 10 juta ringgit. Okey, contoh, tunjuk cek besar-besar ke atas pentas, keluarkan dekat, publish dekat surat khabar, publish pula dekat majalah, keluar pula dekat berita. Setengah orang akan kata, apa tunjuk-tunjuk sedekah ni, buat macam senyap dah lah. Tetapi adakah salah kalau tunjuk? Sebab Allah kata fa ni'mahi, dia akan menggalakkan orang lain. Kerana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tanpa kita sedar, kita fikir secara logik, tanpa kita sedar, dalam majlis tu bukan semua menyumbang. Ada yang datang untuk makan saja. Dalam jemputan orang awam, orang-orang komuniti setempat yang dijemput datang situ, ataupun korporat lain yang dijemput datang situ, bila dia tengok IKIM bagi, ataupun satu organisasi ni bagi cek sebesar itu untuk bukan saja ceknya besar, malah amountnya pun besar, jumlahnya pun besar kepada pertubuhan kebajikan, maka bila tengok pula penerimanya, ibu tunggal datang, anak yatim datang, tengok budak muda-muda datang, ada yang sakit, ada yang seorang-seorang naik atas pentas kan. Maka orang-orang lain ni, wish, aku pun kena bagilah. Bila dia tengok majlis macam tu, dia tengok ada orang bagi, oh patutlah organisasi ni makin kaya, makin berjaya. Oh rupanya dia banyak sedekah kat orang. Bagi orang yang hatinya bersih, dia akan terangsang. Maka tujuan kita buat, tunjukkan kebaikan adalah untuk merangsang orang lain. Bukan untuk menunjukkan bahawa memberikan kebanggaan kepada kita, itu isu lain. Kalau kita tunjuk yang tu kerana untuk bangga diri, maka kita rugi, tidak ada apa-apa, kan? Dan itu yang Allah sebutkan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekah kamu dengan cara kamu mengungkit-ungkit atau bercerita, wal adha, atau menyakiti penerima tu, kan? So maknanya kita bukannya untuk nak riak. Kalau kita riak tak dapat apa pun, dapat orang puji saja. Tetapi bila kita buat atas dasar untuk menggalakkan orang lain buat, maka dengan itu sebenarnya ini yang Allah sebut, bila kita tunjuk sedekah bukan untuk riak. Sedang pendengar sekalian, saya suka untuk kaitkan supaya kita jelas pagi ni adalah apa maksud sebenar riak, Puan Najah. Apa yang orang panggil riak ni biasanya? Nak menunjuk. Berarti buat-buat untuk tunjuk ke orang. Kita rasa macam suka kalau kita dapat tunjuk, kan? Kita rasa happy tunjuk, orang puji kita, betul tak? Maknanya kita buat, kita tunjuk supaya kita nak orang puji. Sebab tak ada orang yang dia menunjuk tak nak puji. Maknanya kalau tak nak puji, berarti dia bukan riak, kan? So maknanya bila kita tunjuk tanpa mengharapkan pujian, maka itu bukan riak namanya. Contoh, kita sembahyang dekat masjid. Kita pergi masjid hari ni, kita tunjuk tak dekat orang? Orang nampak lah. Orang nampak, begitu kita tunjuk tak? Bukan kita sembunyi-sembunyi, senyap-senyap macam zaman Nabi dakwah secara sir, dakwah secara rahsia dulu memang senyap-senyap. Zaman sekarang kita pergi masjid, tanpa sedar kita telah tunjuk kepada orang. Sebab tanpa sedar, so maknanya memang kita tak ada langsung niat nak menunjuk-nunjuk. Tetapi ada orang, dia nak buat tu, dia dah fikir lah, aku mesti tunjuk. So maksud saya di sini adalah, sekalipun kita berfikir, aku nak sedekah ni tapi aku nak tunjuk lah. Sebab kat masjid aku ni semua kedekut. Jadi hari ni saya plan nak bawa duit RM10 atau RM50. Kalau nak masukkan dekat tabung, kalau boleh nak masukkan tu biar lambat sikit, biar orang nampak color duit tu duit RM50. Tuan-tuan, sekalipun kita berniat macam itu tanpa kita fikir untuk nak menunjuk supaya orang puji,
berbanding dia tunjuk walaupun dia masuk RM1 tapi dalam hatinya kata, okey, seronok ada orang puji aku. Sekalipun RM1 berbanding yang RM50 tadi, dia plan untuk tunjuk supaya orang lain terfikir, dia ni naik kereta kancil je tapi sekali derma kat masjid RM50. Tujuan dia adalah untuk merangsang jemaah-jemaah lain yang bawa kereta besar-besar ni tapi kerjanya duit RM1, RM5 masuk masjid. So tujuan dia tadi adalah untuk tunjuk keadaan apa yang dia buat untuk merangsang orang lain. Maka pada saya benda itu tidak salah. Namun bila kita kembali kepada ayat yang Allah kata wa in tufuha, kalau kamu sembunyikan itu lebih baik, fa huwa khairul lakum. Sebab apa? Dia akan menyelamatkan kita lah. Kan kita tak ada langsung riak. Sebab bila kita buat senyap-senyap, kita tak riak. Yang keduanya, kita tak ada rasa bangga. Yang keduanya adalah penerima pun tak rasa malu. Contoh kan berbanding tadi yang kita bagi seorang-seorang naik atas pentas, kita ada potensi untuk riak. Ada sikit-sikit walaupun dalam hati kita pun ada istighfar tapi syaitan akan kacau juga kita. Baguslah kau derma, akhirnya kita akan terasa juga sikit-sikit jentik daripada syaitan tu walaupun kita istighfar banyak-banyak. Dan penerima pula seorang-seorang naik atas pentas, walaupun dia nakkan duit atau bantuan tu, dia ada rasa malu diri dia. Maka sebab itu Allah kata wa in tukhfuha, kalau kamu sembunyikan tu lebih baik. Kita langsung tak bagi peluang kepada syaitan nak kacau kita bila kita bagi senyap-senyap dekat belakang, dekat dalam bilik. Dan juga penerima pun tak rasa malu bila terima. Sebab orang tak nampak pun yang dia ni memerlukan bantuan. So sekarang ni adalah, bila kembali kepada soalan tadi, bila tunjuk, yang salahnya adalah menunjuk-nunjuk supaya kita rasa bangga. So riak ini bermaksud, yang kita kena jelas adalah kita buat sesuatu, kita tunjuk, dan bila orang tengok, orang puji, kita bangga. Itu tujuan riak, dan itu adalah dilarang dalam agama. Satu lagi adik-beradik riak, dia panggil sum'ah. Riak daripada perkataan ra'a, iaitu melihat. Riak memperlihatkan, dia menunjuk sesuatu apa yang dia buat, biasanya amal kebaikan lah. Satu lagi sum'ah daripada perkataan sami'ah, iaitu dengar. Sum'ah memperdengarkan. Dia buat senyap-senyap, orang tak nampak, tapi dia bercerita lepas tu. Ni kenapa ngantuk je hari ni? Malam tadi saya kira mulai. So dia bercerita, akhirnya bagusnya. Dia, bila orang puji, dia rasa bangga. So itu sum'ah, adik-beradik riak juga. Walaupun dia tak menunjuk, tapi dia jenis suka bercerita. So sama juga amalannya tidak diterima, maka terbatal lah amalan. Malaikat dia tulis elok dah, malaikat delete balik pahala tu. And so bila kita masuk kat sini, zahirkan diri kita, bererti kita zahirkan apa yang kita buat. Kita sedekah, kita tunjuk, maknanya adalah menyalahkan agama kita. Bila ramai orang tunjuk, dia akan merangsangkan orang lain. Bila semua orang terangsang untuk bersedekah, contoh sedekah tadi, so maknanya bila makin ramai orang bersedekah, maka Islam itu makin dipandang hebat dan juga mulia. Allah. Baik Ustaz, kita jemput juga rakan-rakan pendengar kita. Kalau ada persoalan, boleh kongsikan di Facebook IKIM FM. Dan berkaitan dengan tajuk kita, zahirkan dirimu, terserlah agamamu. InsyaAllah kalau dibuat dengan niat yang baik, akan memberi kebaikan pada agama kita mudah-mudahan. Dan bagaimana pula Ustaz, kita nak raikan soalan dari rakan pendengar kita berkaitan dengan, kalau dekat dalam Facebook kan Ustaz, ramai juga golongan-golongan Ustaz lah, contohnya selebriti dan sebagainya. Dia mengajak orang, contohnya jom pergi solat berjemaah, jom solat subuh, jom dengar ceramah. Jadi macam mana kalau kita nak balancekan dengan niat yang betul dengan yang penyakit-penyakit hati yang tadi tu Ustaz? Takut nanti akhirnya memberi fitnah pula pada agama. Betul juga kan. Matlamat ni betul, nak ajak orang. Contoh ada orang kan, dia post dekat status dia, dia ambil gambar kat masjid, saya tengah sembahyang duha sekarang, jom sembahyang duha. Kan, maknanya macam tu. Dia tunjuk dia tengah ada dekat masjid, dia tulis check in dekat masjid sekian-sekian, pukul 10 pagi. So orang boleh tu, betul lah dia ni memang ada dalam masjid. Tengok location dia memang dekat masjid. Dia tunjuk diri dia sedang semayang, dalam masa yang sama dia ajak orang lain semayang. Pada saja, secara mudahnya benda tu tidak salah. Tapi kita kena jaga betul-betul hati kita. Dan sebab tu saya sebut di peringkat awal tadi, bila mana kita tidak tunjuk itu lebih baik, kerana syaitan memang tak ada jalan untuk nak kacau, tak ada lubang langsung dia untuk nak kacau kita. Tapi bila kita start tunjuk, lebih mudah untuk mendapat gangguan daripada syaitan. Namun dalam masa yang sama, bukan berarti kita tunjuk tu salah. Kalau disalah artikan atau disalah tafsir oleh setengah orang, itu isu lain lah. Makin kita kata tadi, ada yang boleh tengok, alah dia ni mengada-ngada tunjuk, poyo lah dia ni, macam-macam kan, buat senyap-senyap dah lah. Tapi dari satu sudut sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, bagi orang yang memiliki hati yang bersih, dia tidak fikir benda yang negatif, dia fikir benda yang positif. Kita share benda yang baik-baik. Alhamdulillah hari ini saya dah menderma RM10. Kan, saya kalau boleh setiap hari saya mesti derma RM10. Tuan-tuan,
Kalau yang bercakap tu seorang korporat, tuan, kan, seorang korporat, dia kata saya setiap bulan saya mesti mewajibkan saya bersedekah atau keluarkan zakat 1 juta. Dia buat statement dekat press release tu, ataupun dekat press conference. Dia kata, kami berjaya pada hari ini, syarikat kami berada di papan utama berusaha Malaysia hari ini kerana komitmen kami bukan saja dari segi attitude pekerja, bukan saja dari segi teamwork kami, tapi di masa sama kami mewajibkan kami setiap di kalangan kami untuk sedekah. Bukan saja sedekah, malah kami mewajibkan setiap staff kami keluar zakat. Mana dia declare macam tu. Seorang korporat cakap macam tu. Apa yang kita akan nampak? Oh, patut ada orang yang berjaya. Kan? Macam tu. Bererti bila kita tengok seseorang itu buat dalam keadaan yang baik, dalam keadaan status mereka yang baik, maka orang tak akan pandang negatif. Yang orang pandang negatif ni apa? Bila kita tengok orang tu tak apa okey, tapi buat benda baik, kemudian tunjuk benda baik tu. Itu orang kata mengada-ngada tu. Kan? Contoh baru pertama kali puasa. Kan? Baru pertama kali puasa, tiba-tiba tunjuk macam bagus. So benda macam tu yang kadang-kadang orang benci, orang menyampah. Itu isu orang benci tu, isu lain. Isu utamanya adalah kita buat dan kita kena tunjuk sebab itu adalah dakwah. Tuan-tuan, cuba kita bayang kalaulah tidak ada orang yang tunjuk benda-benda baik ni, tuan-tuan, kita terfikir tak untuk nak buat baik? Kan? Kita boleh jadi baik hari ni, kita boleh buat ini, terfikir nak buat ni, terbuat ni. Adakah inisiatif kita sendiri atau kita ternampak orang lain buat? Kan? Isu orang tu nak menunjuk ke, isu dia mengada-ngada ke, isu dia nak riak ke, itu isu lain. Isu utamanya adalah kita nampak. Dan kenapa kita nampak? Sebab dia tunjuk. Kerana dia tunjuk dia bersedekah, kerana dia tunjuk dia buat baik, maka kita terfikir, aku pun nak buat lah. Sidang pendengar saya kasih sekalian, kita pernah tak terfikir setiap kali hari Jumaat, ni orang lelaki khususnya, tak tahu orang perempuan perasan ke tak, bila hari Jumaat nak pergi sembahyang Jumaat, kita nak masuk masjid, dekat pintu tu mesti ada pisang. Perasan? DJ Fajar perasan tak? Dekat kedai pun ada pisang free. Orang bagi pisang free. Terfikir tak, siapa yang punya idea letak pisang hari Jumaat ni? Betul tak? Kalaulah tidak ada orang yang mula-mula pioneer, yang mula-mula buat, yang initiate benda tu, dan orang lain nampak, alah, aku pun nak bagi pisang. Entah-entah dah beratus tahun dah benda tu. Legacy pisang hari Jumaat tu dah beratus tahun. Kita tak tahu siapa yang mula-mula buat tu. Kadang kita nampak dan kita terfikir, aku nak sedekah lah. Dan kita terfikir pisang lah. Sebab itu yang paling mudah. Orang tak ada gigi pun boleh makan. Sebab orang pergi masjid kan tak ada gigi. Nak bagi durian kan bau, Nabi larang. Nak bagi apple kan payah. Nak bagi anggur mahal sangat, demam nanti. So bagi pisang lah. Tuan-tuan, kita boleh terfikir sebab apa? Sebab kita nampak orang buat. Cuba bayang, kalaulah orang yang mula-mula terfikir nak bagi pisang tu, dia buat senyap-senyap. Dia menyorok kat belakang bonet kereta dia. Orang lalu dia bagi sebiji. Agak-agak benda tu tak tersebar sehebat macam ada hari ni. Betul tak? Kerana kita nampak benda baik yang orang buat, maka kita terfikir untuk buat baik. Isu orang tu nak berbangga, isu orang tu nak riak, itu bukan kerja kita. Itu adalah perkara dalaman yang disembunyikan oleh Allah. Benda dalam hati, kita jangan mana-mandai untuk nak mentafsirkan benda dalam hati. Biar dia tunjuk, tak jadi masalah. Kita yang bercakap tu yang mengundang dosa. Orang tu tak berdosa, kita yang menambah dosa kita. Dalam keadaan pahala kita tak banyak. Oleh demikian, sedang jadi sekalian, dalam buat baik ini, bila kita tunjuk, untungnya adalah kita. Yang paling beruntung adalah orang tiru apa yang kita buat, dan yang kedua adalah pahala kita berterusan. Sidang hadirin yang saya kasih sekalian, kalau kita teringat satu hadis Nabi SAW, Nabi ada kata, man sanna sunnatal hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai', atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang buat satu benda baik, barang siapa yang mempelopori satu sunnah yang baik, dia akan dapat pahala, dan pahala orang yang mengamalkan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang tu walau sedikit pun. Saya sedekah pisang tadi, saya dapat pahala dah. Tiba-tiba orang lain tiru cara saya buat tu, maka saya akan dapat pahala orang yang tiru tu tanpa mengurangi pahala dia. Bayang kalau sejuta orang tiru benda yang sama. Dalam keadaan kenapa dia tiru? Sebab kita cerita atau kita tunjuk benda tu. Tuan-tuan, itu kesan tanpa kita sedar bila kita tunjuk benda baik. Kan? Dengan kita tunjuk benda baik, dan akhirnya kita akan merangsang orang yang buat baik, dan pahala untung adalah dia menjadi saham kepada kita walaupun kita dah meninggal. Walaupun kita dah mati, kita dapat pahala yang berterusan. Sama ada ilmu yang dimanfaatkan, kita ajar ilmu kepada orang, kita dah mati, orang amalkan ilmu tu, atau benda-benda baik macam ni. Kita sedekah pisang, saya sangat terima kasih kepada siapa yang tahu sejarah, yang siapa yang mula-mula letak pisang ni. Kita berharap agar arwah
itu diselamatkan oleh Allah, letakkan bersama orang yang soleh, kerana idea dia itulah akhirnya kita hari ni terfikir untuk nak sedekah pisang. Dan saya berharap lepas ni ada idea-idea baru yang lain, bukan saja pisang, mungkin ada ada cendol ke, cendol pulut ke depan masjid dalam keadaan percuma, dan orang lain pun terfikir untuk nak buat. Baik. Dan sekali lagi kepada anda yang ingin kongsikan soalan anda, boleh bersama kami di Facebook IKIM FM. Kita insyaAllah berkongsi tentang zahirkan dirimu, terserlah agamamu, bukan setakat dalam urusan-urusan seperti solat, Ustaz kan? Seperti sedekah dan sebagainya. Mungkin kalau kita menghadiri kelas-kelas usrah ataupun mengaji Quran dan sebagainya, insyaAllah kalau dizahirkan boleh mengajak juga orang lain dan akan menyebarluaskan lagi, memantapkan lagi ajaran Islam, insyaAllah. Baik Ustaz, minggu lepas kita ada sebut juga berdakwah melalui akhlak. Mungkin pada minggu ini Ustaz dapat berkongsi dalam kita memperkatakan tajuk zahirkan dirimu, terserlah agamamu, kita berdakwah menerusi akhlak, Ustaz. Okey, terima kasih. Berdakwah melalui akhlak. Bila mana Allah sebut kepada kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bila mana Allah kata, kamu ni wahai umat Nabi Muhammad khaira ummatin, sebaik-baik umat, berarti kitalah di kalangan umat Nabi Muhammad. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di kalangan manusia, dan sebagai manusia, umat Nabi Muhammad ni yang paling mulia, yang paling bagus. Ta'muruna bil ma'ruf, yang macam mana yang paling bagus ni, iaitu yang menyuruh orang buat baik dan juga mencegah orang buat jahat, dan juga beriman kepada Allah. Jadi apa yang kita faham, bererti setiap di kalangan kita ni, tugas kita adalah da'i, pendakwah. Bukan ustaz-ustaz, bukan golongan-golongan agama saja. Setiap di kalangan kita, driver bas, driver taksi, tukang sapu sampah, menjaga tol, apa lagi, apa saja yang kita buat, sebenarnya itu semua merupakan dakwah. Maka sebab itu kita ambil peluang untuk buat baik dalam apa juga keadaan, kerana itulah yang merupakan dakwah untuk kita nak mengajak orang. Saya teringat bila mana saya mengajar kelas-kelas mu'alaf saudara baru, ada beberapa statement yang dikeluarkan daripada orang-orang yang baru masuk Islam. Kadang-kadang yang bukan kelas-kelas ini pun. Contoh bila mana saya di Masjid KSCC, memang ada khutbah di sana setiap minggu pertama di Masjid KSCC. Adalah beberapa foreigners, orang-orang yang bukan Islam ataupun yang baru masuk Islam, yang foreigner datang pada US, datang pada UK. Dia kata, kami ni masuk Islam bukan kerana orang-orang Islam, kawan-kawan kami ni, tapi ialah kerana kami mengkaji Islam. Saya berjiran lama dengan orang Islam, tapi diorang tak promote langsung pun Islam. Tapi bila saya kaji perkara-perkara baik dalam dunia ni, bila saya kaji, rupanya benda tu datang daripada Islam, maka saya tertarik dengan Islam. Kita rasa tersentak, kita rasa Allah, teruknya kita ni, teruknya saya ni, sampai tak dakwah sehingga susahnya nak tarik orang untuk masuk Islam. Jadi sekarang ni, sedang jadi sekalian, kita mungkin tak payah fikir skop yang jauh nak tarik orang masuk Islam tu. Kita fikir sesama Islam kita ni, kita dah dakwah ke belum untuk jadikan orang Islam kita baik-baik. Sebelum kita fikir untuk nak membaikkan atau mengislamkan orang lain, walaupun itu adalah benda yang sangat baik kan. Para Nabi juga sangat menganjurkan kepada kita untuk mengislamkan orang. Tetapi dalam masa yang sama, adakah kita terfikir, adakah kita ni pendakwah yang kerja kita adalah untuk menarik orang kepada Islam walaupun dia sudah Islam? Kerana ramai orang Islam tapi ramai yang belum nutup aurat. Ramai orang Islam masih lagi berbohong, masih lagi mengumpat, masih lagi mencuri, masih lagi buat benda jahat. Sejauh mana kita telah berdakwah ataupun berakhlak supaya orang boleh mengikut kita, orang boleh terangsang dengan rangsangan Islam itu. Maka sebab itu, sedang mendengar sekalian, bila kita berakhlak dengan akhlak Islam, maka orang akan nampak Islam itu hebat. Bila kita menjadi seorang driver bus, bila orang tahu dengan watak kita, barangkali kita pakai kopiah atau tak pakai kopiah sekalipun, ada nama kita, nama Islam, orang nampak name tag itu nama Islam. Setiap kali orang nak naik bas kita tu, kita bukan senyap kan, kita bagi salam. Bila nampak naik tu orang Islam, bagi salam dengan muka yang manis. Ataupun bila orang turun, cakap terima kasih, ataupun selamat jalan. Benda tu sangat simple. Dan benda inilah yang saya dapat ketika mana saya berada di United Kingdom dulu. Perkara ini Islamnya saja, tapi yang dipraktikkan oleh orang bukan Islam. Bagaimana driver bus, dia boleh rasa happy menjemput orang masuk, dan dia rasa happy untuk doakan orang bila orang tu turun. Sedangkan itu adalah perkara yang Islam ajar. Kan Nabi kata, min husni islamil mar'i, dan terkebaikan seorang Islam itu adalah antaranya dengan bermuka manis. Bermuka manis, tak cakap apa-apa pun, tetapi tengok orang biwajhin talqin, dengan muka yang manis, senyum, muka manis, maka itu sebenarnya memberikan akhlak.
Jadi orang happy dengan kita sebagai driver bas. Akhirnya orang puji, orang mula rapat, orang mula-mula kenal nama kita. Lepas tu orang seronok. Sebab kita akan jumpa dia hari-hari. Sebab kita bawa bas, kita akan ambil orang yang sama kadang-kadang. Yang Islam, yang bukan Islam. Maka makin lama orang makin rapat. Lepas tu bila orang mula mesra dengan kita, akhirnya orang nampak, oh hebatlah Islam. Maka tu saya kata akhlak tadi. Macam contoh yang lain saya pernah buat. Kita masuk bank kan. Orang tahu kita orang Islam sebab apa kita pakai tudung, contoh pakai jubah, pakai tudung. Kita nak masuk bank, memang kita kena buka pintu bank tu kan. Tapi dalam masa yang sama kita nampak ada orang lain nak keluar, dia juga akan buka pintu. Tapi kalau kita yang buka dulu dan bagi orang tu keluar, bukankah itu dakwah? Kalau kita buka, orang tu keluar dulu dan kita masuk, kita still boleh masuk. Berbanding kita tunggu kat luar, tunggu orang tu buka, lepas tu pintu tu tutup balik, kita pula buka. Sama je, kita still boleh masuk, orang tu boleh keluar. Tapi apakah kesan yang lebih besar adalah bila kita buka dengan muka kita yang manis, orang tu keluar dalam keadaan dia tersenyum tengok kita yang sanggup bukakan pintu untuk dia. Tuan-tuan, bayangkan yang kita bukakan itu adalah orang bukan Islam. Walaupun kadang-kadang dia tak sempat nak cakap terima kasih sebab dia terkejut ada orang baik macam ni. Sebab kadang-kadang orang terkejut. Kita buka dengan muka manis, dia pun senyum, dalam keadaan kita pun terus masuk tanpa nak tunggu dia cakap terima kasih. Tapi orang tu bila dia keluar daripada bank, dia masuk dalam kereta, dia akan terfikir tadi, oh bagusnya budak Melayu tadi, bagusnya orang Islam tadi tu, dia boleh bukakan walaupun aku ni Cina, walaupun aku ni India. Maka ini yang saya kata tadi, dengan kita berakhlak dengan akhlak yang baik, kita tunjuk apa yang kita buat. Walaupun niat kita, aku kena buka lagi ni sebab aku nak tunjuk aku Islam. Walaupun itu niat kita, orang tu kalau puji pun apa yang kita dapat pun. Kalau kita riak barangkali, riak pun peringkat awal. Bila benda tu dah jadi perangai, dah jadi habit kita, dah jadi tabiat kita, kita tak sempat nak fikir riak dah. Sebab kita dah jadikan itu sebagai tabiat yang baik, maka kita akan merebakkan lagi kebaikan-kebaikan kepada orang lain kan. Orang Islam pun seronok tengok kita, orang bukan Islam apatah lagi kita akan menarik semua orang ke dalam agama kita. Saya dan sedikit lagi mungkin sebagai soalan terakhir Ustaz, bila kita berbicara tentang zahirkan dirimu terserlah agamamu dari sudut penampilan diri Ustaz, dari segi cara kita berpakaian ataupun dari segi material diri kita lah, dari segi fizikal dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok juga ada orang yang macam bawa kereta besar, tapi bila ada orang nak minta sedekah, dia berat tangan nak sedekahkan, dan ini juga menimbulkan pada orang lain bawa kereta besar tapi kedekut. Adakah itu memberi juga fitnah pada agama Ustaz kan? Jadi macam mana kita nak dengan berpakaian ataupun dengan imej untuk menyerlahkan agama kita? Baik. Dalam surah Al-A'raf Allah ada sebut dalam ayat yang ke-31. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan-perhiasan yang kamu ada. Ambillah perhiasan, pakailah perhiasan. Baju yang elok-elok ketika setiap kali kamu pergi masjid, setiap kali kamu nak pergi beribadat, atau bila-bila masalah dalam konteks yang lebih luas. Wa kulu washrabu, makanlah minumlah, wa la tusrifu, jangan melampau-lampau. Allah tidak suka orang yang melampau-lampau. Pendengar sekalian, bila Allah suruh kita pakai elok-elok, menunjukkan bahawa nak tunjuk bahawa Islam ni hebat, Islam ini baik, Islam ini bagus. Dengan pakaian elok-elok tu juga kita akan mudah untuk mesra dengan orang seronok untuk berdamping dengan kita. Itu satu sudut. Tapi dalam masa yang sama, jangan memberi fitnah kepada agama kita. Dengan kita berpakaian elok-elok, contoh dengan watak Islam pula, ada kopiah, ada tudung, tiba-tiba kita kedekut. Orang minta sedekah, kita halau dengan muka yang ganas, kan? Dengan hardik, dengan caci maki dan seumpamanya. Tak nak sedekah, okey, tak ada masalah, tapi dengan muka yang manis atau doa, cakap baik-baik. So orang tak akan sempat kata kedekut dia ni, tak. Sebab masalah persepsi itu satu lain. Mungkin dalam tajuk lain nanti kita akan bincang masalah persepsi, masalah orang suka sangka buruk. Tapi yang kita nak fikir adalah bila mana kita dengan watak yang baik, dengan pakaian yang elok, kita akan menzahirkan keislaman kita. Dengan pakaian Islam, dengan menutup aurat, dengan bersih dan seumpamanya, maka Islam itu akan dipandang mulia. Saya buat contoh mudah tuan-tuan. Kalau kita masuk masjid dalam keadaan pakaian yang tak elok, compang-camping, sama-sama jemaah dekat, sama-sama jemaah kita pun tak seronok duduk sebelah kita. Tapi kalau kita pakai pakaian elok-elok dan hebat-hebat, sebagaimana kita pergi high tea, pergi dinner, pergi high table dan seumpamanya, pakai baju mahal-mahal, environment pun jadi seronok. Kita akan menarik orang pun dalam keadaan mood yang baik-baik. Sebab apa? Sebab environment persekitaran tu. Kita pergi masjid, tiba-tiba kita duduk di sebelah orang yang miskin.
Orang miskin ni dia pergi masjid memanglah pakaian masih biasa je contoh. Tiba-tiba dia jadi jemaah sama jemaah dengan kita yang kaya. Tuan-tuan, secara tanpa kita sedar tuan. Contohlah tak orang miskin saja, orang sederhana. Saya pergi sembahyang subuh ke masjid. Pergi sembahyang subuh, kita bawa kereta biasa, kita Toyota sebagai contoh. Tiba-tiba saya tahu yang sebelah sembahyang saya ni seorang korporat, Tan Sri sekian-sekian nama, datang dengan kereta Ferrari sembahyang subuh di masjid. Hebatnya orang kaya ni. Aku yang bawa kereta Toyota bang, kadang-kadang pergi masjid, kadang-kadang tak pergi. Wish, dia ni kaya, patutlah kaya, rapat dengan Tuhan. Kan? Wish, patutlah dia ni pantang ada majlis-majlis, dia ni lah punya sponsor program. Kenapa? Kerana dengan dia tunjuk apa yang dia buat. Tuan-tuan, kita contoh bulan puasa, kita perasan tak ada jadual berbuka puasa tu? Tajaan more dan berbuka puasa. Kadang-kadang ada orang dia letak hamba Allah. Nasi biryani, lauk kambing, nama siapa? Hamba Allah. Saya cadangkan kepada kita, letak nama. Jangan letak hamba Allah. Isu riak, istighfar banyak-banyak. Kita takkan riak. Kita bukan nak menunjuk pun. Kita letak nama supaya orang tahu siapa nak kontak siapa. Jika masjid senang nak ingat. Dengan kita letak nama tuan-tuan, tanpa kita sedar, kita akan rangsang orang lain. Contoh kalau kita orang-orang sederhana tuan-tuan, tiba-tiba kita boleh sponsor program masjid, tiba-tiba orang yang kaya tengok, ish, dia ni yang bawa teksi pun sponsor, takkan aku tak sponsor? Tanpa kita sedar tuan-tuan, kita telah merangsang orang lain. Makin yang saya maksudkan tadi, dengan kita ada watak yang baik, ada material yang elok, kita tunjuk apa yang kita ada dan akhirnya kita akan merangsang orang. Tetapi tunjuk benda yang baik-baik lah. So sebagai orang yang kaya tadi, bila dia tak nak bersedekah, jangan sampai herdik, jangan sampai tunjuk yang dia kedekut, tapi cakap muka baik-baik, muka manis, maka orang takkan kata buruk kepada kita. Tapi kalau kita dengan kaya, dengan sombong, bila orang datang minta sedekah, kita halau, memang sesuai lah, kita akan kena hina. Kita akan dicaci oleh orang. Tapi dengan muka yang manis, kita pegang tangan budak yang minta sedekah tu, dengan muka yang manis, maka orang tak akan sempat nak fikir buruk, orang akan terfikir benda lain. Oh, baik pakcik ni. Jadi sedang mendengar sekalian, bila mana kita tunjuk apa sahaja yang kita ada pada hari ini, yang paling utama adalah kita bukan saja mengikut ajaran ataupun suruhan daripada Allah SWT, malah yang paling utama adalah kita ini akan diiktiraf oleh Allah, dan juga dalam masa yang sama kita menjadi seorang pendakwah, iaitu kita mahukan agar agama kita diserlahkan dengan apa yang kita buat. Kita buat benda yang baik-baik dan akhirnya orang akan kata, oh patutlah orang Islam, oh hebatnya Islam, kerana kita jadi orang baik. Saya memang benar Ustaz. Kadang-kadang kalau kita tengok orang yang berjaya, yang kaya, kemudian dia bercerita tentang bagaimana hubungan rapatnya dengan Allah dari segi kemuliaan dan sebagainya, memang mendorong kita untuk mendorong yang sama Ustaz, kan? Okey, dan sebagai kesimpulan daripada perkongsian kita Ustaz pada hari ini. Okey, saya nak simpulkan, bila mana kita menunjuk apa yang menunjuk dalam erti kata bukan riak, begitu kita zahirkan apa saja yang kita buat, begitu rezeki yang kita ada kita zahirkan sebagai tanda syukur. Dengan kita sponsor masjid, kita bersedekah banyak, kita zahirkan dengan pakaian yang elok-elok, kita pergi ke masjid, bawa kepada jalan dakwah, kita menjadi orang yang peduli ummah. Bila ada misi-misi kemanusiaan, kita lah sponsor. Maka dengan itu sebenarnya kita bukan saja menaikkan diri kita sendiri, malah kerana Allah akan ganti, Allah akan pulangkan balik semua yang kita bagi, kan? Dengan kita lagi banyak bagi, lagi Allah akan tambah lagi nikmat itu. Dalam masa yang sama adalah bukan saja kita bertambah nikmat, malah kita akan meninggikan agama kita. Dalam masa yang sama kita akan merangsang orang lain untuk buat benda yang sama. Dan bila ramai orang buat benda yang baik, maka akhirnya Islam itu akan lebih tinggi, lebih dipandang mulia, bukan saja oleh orang Islam. Orang Islam berani nak buat baik, dalam masa yang sama orang bukan Islam akan tertarik dan minat dengan agama Islam. Dan satu perkara adalah yang kita kena ingat, bila mana Allah berfirman dalam ayat yang ke-23 surah An-Nahl, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sebenarnya Allah itu mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya dia tidak suka, Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takabur. Begitu kita nak buat baik, tunjuk pun Allah tahu. Kita tak tunjuk pun Allah tahu. Syaratnya jangan sombong. Kerana ada orang dia tak tunjuk, dia sombong juga. Dia bercerita pula. Ada orang dia tunjuk tapi dia tak sombong langsung. Tujuan dia bercerita sebab apa? Sebab dia nak orang lain pun buat. So saudara sekalian, pendengar saya kasih sekalian,
mungkin sebagai perspektif Tahun Baru Hijrah kita pada kali ini ialah memang berbuat kebaikan itu kalau boleh sembunyikan, tetapi Islam itu susah untuk nak berkembang. Kerana orang tidak akan terangsang untuk nak buat baik. Tetapi dengan kita menzahirkan kebaikan, kita tunjuk dengan kita istighfar banyak-banyak, kita benar-benar menyimpan dalam hati supaya bukan untuk riak, tapi adalah untuk merangsang orang lain, insya-Allah Allah akan bantu kita. Yang paling utama adalah kita akan menggalak dan merangsang orang lain untuk buat baik, dan yang paling utama adalah akhirnya kebaikan itu akan tersebar di mana-mana dan akhirnya akan terselahlah agama kita. Dengan kita zahirkan diri kita, terselahlah agama kita, insya-Allah. Saya insya-Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz bersama kita pada pagi ini. Insya-Allah di lapangan lain kita akan bertemu lagi dalam pertemuan kita yang lain Ustaz ya. Insya-Allah, insya-Allah. Assalamualaikum.